والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما. أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala izinkan kepada kita lagi untuk membuat ketaatan setelah Allah Taala memberi hidayah. Jadi mudah-mudahan dengan taufik ini kita mengambil kesempatan untuk memperbanyakkan ketaatan dan memperbanyakkan amal. Kerana ada orang yang diberi hidayah tapi tak diberi taufik. Diberi hidayah jadi orang beriman, jadi orang Islam, tapi tidak ada taufik. Taufik ini merupakan salah satu daripada anugerah Allah Ta'ala diberikan kepada hamba-hambanya. Dengan taufik membolehkan orang buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk buat taat. Di sana orang beriman ramai, yang Islamnya ramai, belum tentu dia mendapat taufik Allah, kan? Sebab tu kita bersyukur kerana taufik itu masih lagi diberikan oleh Allah Ta'ala dan kita tersenarai daripada orang yang menerima taufik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkekalan hingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. Hari ini kita nak melihat tentang tajuk mengetahui ilmu fardu ain. Apakah yang nak dituntut tentang pengetahuan atau ilmu fardu ain ini? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, moga-moga Allah kurniakan kita sekalian sihat wal afiat dan keyakinan, serta dipimpinnya kita sekalian bersama-sama ke jalan orang-orang yang bertakwa. Ini satu doa dan pengharapan daripada pengarang, iaitu muallif, iaitu Habib Abdullah Al-Haddad. Bila dia menulis bab ni, dia minta pada Allah bukan untuk diri dia saja, tetapi menggunakan perkataan kami di sana ialah untuk semua orang yang membaca, orang yang mendengar. Mudah-mudahan dapat, maknanya bersama-sama ke jalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bahwasanya wajib fardu ain atas setiap muslim dan muslimah. Wajib fardu ain, makna tu wajib no. Fardu ain tu wajib juga. Dia datang dua kali. Dia taukid maknawi namanya. Apa maksud taukid maknawi? Kalau dalam bahasa Arab ni, dia kalimah berbeza tapi makna, dia punya makna dia sama. Qu'udan wa julusan. Qu'ud makna duduk, julus duduk. Itu dia makna taukid maknawi. Makna sama, perkataan berbeza.
Jadi wajib fardu ain atas setiap muslim dan muslimah melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan, kerana tidak ada alasan bagi seseorang pun daripada kaum muslimin untuk mengabaikan sama sekali. Jadi dalam bab fardu ain ni, orang yang mengaku Islam, orang yang mengaku beriman, dia tak ada alasan untuk dia kata, aku tak sempat nak pergi belajar, aku tak ada masa, kan? Aku sibuk sangat, tunggulah besok dah pencen baru datang. Itu sempat pencen. Kalau tak sempat pencen, dipencenkan lebih awal lagi. Yang tak pencen dah lepas tu. Jadi macam mana? Jadi bagaimana keadaannya? Tunggulah waktu lapang, kalau sempat lapang. Lagi tua nampak makin sibuk. Dulu sibuk, kita sibuk sebab anak-anak. Harap-harapnya bila anak dah besar, ada lapang lah. Dah anak-anak dah besar, kena jaga cucu pula, tak lapang juga. Cucu bukan seorang dua lah tu, mengemut, orang Melaka kata. Dia kalau mengemut ni, memang payah nak kira lah, kan? Anak-anak semua transfer cucu kat rumah. Bila dia ambil, waktu lepas pejabat baru dia ambil. Cuti sekolah dia transferkan cucu-cucu dia kat kampung. Mak bapak pergi berjalan. Pandai betul mak bapak sekarang, kan? Dia nak suruh atuk enek dia sibuk supaya tak pergi masjid. Atuk enek bawa cucu pergi masjid, lalu membising pula kat masjid. Marah pula Pak Imam. Anak siapa pula tu? Atuk duk tunduk je. Ingat alim, rupa takut kena marah dengan Pak Imam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini susah lah. Hakikat yang perlu dipahami, kan? Jadi jangan tunggu. Jangan maknanya seseorang itu mengabaikan sama sekali. Fardu ain ni tak boleh diabaikan. Waktu kita sibuk ke, waktu kita lapang ke, kan? Waktu kita senang ke, waktu kita susah ke, fardu ain tidak boleh diabaikan. Sama ada kita belajar fardu ain itu secara formal ke atau secara tidak langsung ke, tidak boleh diabaikan dalam kehidupan kita. Waktu tua ke, waktu muda ke, tidak boleh diabaikan. Baik lelaki, baik perempuan, baik kanak-kanak, baik orang tua, tak boleh abaikan. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang saya maksudkan, kata muallif, yang dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan itu yang dikata fardu ain ini ialah ilmu yang tanpanya tidak akan sah iman dan Islam. Iman kita tak akan sah, Islam kita tak sah. Tegasnya lagi ialah yang pertama, ilmu mengenal akan Allah atau mengenal Tuhan, mengenal akan Rasul, mengenal hari kiamat, dan ilmu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala mengetahuinya untuk menunaikan segala yang diwajibkannya serta meninggalkan segala yang dilarangnya. Ini kena tahu. Apa dia? Maknanya ilmu syarak. Makna ilmu tauhid kena ada, makna kemudian ilmu syarak kena ada. Dua kena belajar. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis Arba'in An-Nawawi, dia sebut maknanya hadis tentang al-iman wal Islam wal ihsan. Iman, Islam wal ihsan. Iman, Islam, ihsan. Tiga benda yang mesti baca, kan? Ini jadi wajib fardu ain. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ala penggunaan ala ni tuan-tuan, dia berbeza dengan penggunaan fi. Kalau talabul ilmi faridatun fi kulli, dia tak kena. Ala ni makna apa tuan-tuan? Ala ni menunjukkan wajib. Wajib kepada setiap individu.
ala kulli. Sebab tu kita baca dalam hadis dia ada sebut fi, ada kata dengan ala. Apa maksud ala, maksud fi, bukan sama. Jadi ala ni dia menunjukkan atas wajib. Tak boleh tidak. Seorang itu tidak boleh meninggalkan daripada menuntut akan dia. Apa dia? Makna ilmu itu tadi. Ilmu fardhu ain. Jadi tuntutan menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Makna tak boleh siapa yang ambil ringan, ambil mudah menuntut ilmu ni pada ilmu yang 3 tadi. Dalam ni disebut 2 je. Ilmu yang 3. Pertama apa? Ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan. Dibimbangkan apa? Maka dia kata bimbang akasnya tidak sah iman dan Islam kalau kita tak belajar. Kalau kita tak belajar tu takut bimbang. Iman kita tak sah, Islam kita tak sah. Bagaimana kita semayang kalau kita tak kenal Tuhan? Tak kenal Allah je lah. Kita nak semayang tak tahu membezakan mana air yang mutlak, mana air yang musta'mal, mana air yang mutanajis. Tak tahu nak bezakan mana najis berat, mana najis ringan, mana najis pertengahan. Tak tahu nak membezakan bagaimana cara basuhan. Macam mana tuan-tuan kita nak ibadat kepada Allah Ta'ala? Kan? Jadi macam mana kalau itu semua kita tak tahu? Maka sabdanya lagi, utlubu ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu pengetahuan sekalian ke negeri, sekalipun maknanya ke negeri Cina. Negeri Cina itu dihuraikan. Negeri Cina itu jauh kerana dalam kiraan orang-orang Arab di waktu itu ia sangat sedikit orang yang pernah sampai ke sana. Disebabkan terlalu jauh daripada negara Arab. Negeri Cina ni kan jauh, dia benua kan. Dia benua Asia. Kan? Dekat dengan padang pasir pula kan. Kawasan-kawasan pergunungan Mongolia kan. Jadi dekat-dekat dengan situ. Kalau daripada Bukhara dekat. Cina ni dekat. Sebab kalau kita pergi ke Bukhara, orang-orang Bukhara ni macam-macam orang Cina. Dia punya rupa macam-macam Cina dekat. Kan? Lepas tu dia pula Bukhara ni pula dekat dengan Rusia. Rusia ni Eropah. Kan? Jadi kita tengok dia Cina pun bukan, Eropah pun bukan. Dia lain. Kan? Jadi muka dia tu berbeza, kan? Dia pergi, kita tengok orang-orang Turki, dia nak dekat dengan orang-orang Bukhara. Sebab keturunan daripada daripada Bukhara tu dia banyak daripada Uthmaniyah punya keturunan tu pergi sana. Dulu merupakan disebut nama-nama laluan sutera, tempat orang berdagang. Dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat jauh nak pergi. Daripada Uzbek nak pergi ke Bukhara tu kita kena naik kapal terbang. Maka masa 2 jam. Macam kita semenanjung nak pergi Sabah. Lama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kawasan dia. Jadi kita bayangkanlah, maknanya tuntutan ini, menuntut ilmu ni, walau jauh sekali mana pun itu menjadi satu tuntutan. Walau ke negeri Cina sekalipun, andai kata seorang muslim itu wajib menuntut ilmu, walau meskipun ke negeri yang begitu jauh, maka lebih-lebih lagi wajib atasnya menuntut ilmu apabila berada di tengah-tengah ulama. Ini membidas kita, tuan-tuan. Kata-kata Habib ini dia membidas kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri satu signal kat kita. Menuntut ilmu ni walaupun negeri yang jauh sampai ke negeri China tu. Negara yang tak pernah sampai oleh orang Arab. Maknanya kalau tak ada tu kena tuntut sampai ke sana. Hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ni berada dalam lingkungan ataupun dikelilingi oleh ulama. Kita sebut ulama ni orang alim, ada ilmu lah, orang ada ilmu. Kan sebut ulama kan macam besar benar rasanya. Tapi orang ilmu, ada ilmu tu ulama lah, disebut dengan ulama lah. Kita sebut hari ni ustaz lah, ustaz, orang alim, tok guru. Hari ni tuan-tuan kita duduk dalam keadaan kita nak mencari orang-orang ilmu ni yang boleh ajar kita tentang semayang, mengajar kita Quran, menerangkan kita rukun iman, rukun Islam. Banyak kan? Ramai, tak terkira ramainya. Yang balik Mesir, balik Jordan, balik Syria, balik Madinah, balik daripada pesantren kan? Balik daripada pondok-pondok, ramai. Di mana kita lebih mudah untuk memperolehi tanpa banyak belanja dan penat lelah. Tapi malangnya tuan-tuan, tak ramai yang pergi belajar benda ni. Walaupun dia duduk dalam lingkungan orang yang nak mengajar, orang yang nak beri faham, ada orang yang mengajar tapi tak ada orang. Kan? Ni maknanya menunjukkan apa? Lagi besar dosanya lah kalau kita tak buat. Kalau nak pergi ke negeri China, dia mungkin ada alasan sebab terlalu jauh. Perlukan belanja yang besar. Tapi hari ni tuan-tuan, kita telah dikelilingi oleh orang-orang yang ada ilmu ni ramai. Pergi di mana-mana surau, di mana-mana madrasah, di mana-mana masjid orang mengajar. Tapi tak ada orang datang. Yang datang pun yang dah nak pergi. Faham tu? Yang datang tu pun yang dah nak pergi. Yang baru-baru tak datang. Jadi tuan-tuan kena tahu tuan-tuan, berdosa tuan-tuan. Kan? Tok guru mengajar dah 2-3 orang. Sekarang kampung tu lebih daripada 50 rumah. Yang datang wakil 3 orang je. Itu pun pengerusi dengan Pak Bilal dan siak je. Kan? Itu buat dia jadi pengerusi. Kalau dia tak jadi pengerusi, dia pun hilang juga. Kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Adapun ilmu-ilmu Islam yang fardu ain dapat ditarik kesimpulannya daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana disoal oleh Sayyidina Jibril alaihi salam dalam hadis yang masyhur. Faqala lahu, lahu situ ialah yang bertanya, iaitu malaikat Jibril. Akhbirni anil Islam. Qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tuhajjal bait in istata'a ilayhi sabila. Summa qala lahu akhbirni anil iman. Qala al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir qadari khairihi wa syarri, ila akhir hadis. Jadi satu hari malaikat Jibril datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan para sahabat ada depan Rasulullah. Tapi para sahabat tak kenal tu malaikat Jibril. Kan? Selepas tu baru Rasulullah cerita. Malaikat Jibril dah menghilangkan diri, baru Rasulullah cerita. Kau tahu siapa yang datang tu? Allahu wa rasulu a'lam. Allah dan Rasul itu lebih mengetahui.
Rasulullah kata itulah malaikat Jibril datang kepada kamu mengajarkan kamu tentang agama. Nah, untung orang dulu sempat belajar dengan malaikat Jibril. Hari ni kita tak rasa untung kalau ustaz datang kat kita mengajar. Allah, ustaz ni lagi lemah betul. Kan? Kita tak rasa untung, tuan-tuan. Orang dulu-dulu kena cari. Sekarang ni ustaz mari. Nah, orang tak tahu. Kita tak rasa untung tu. Bayangkan seorang sahabat daripada Madinah nak mengetahui satu hadis, dia pergi ke Mesir dalam tempoh 6 bulan untuk dengar satu hadis. Kita mampu buat begitu? Hari ni ustaz datang, tuan-tuan. Mana-mana masjid ustaz datang. Malangnya orang tak datang pula. Jadi masalah. Itu masalah besar, tuan-tuan. Masalah besar yang berlaku pada umat mutakhir. Kan? Umat mutakhir ni berlaku ni masalah. Tak tahu macam mana. Kerana mereka diserang dengan penyakit. Penyakit apa, tuan-tuan? Iaitu penyakit cinta kepada dunia dan maknanya melupakan kematian. Cinta kepada dunia. Sebab orang tak mahu datang masjid. Lupa dengan mati, sebab tu orang tak nak datang masjid. Ini penyakit yang besar yang banyak orang lupa. Kalau dua penyakit ni hilang, tuan-tuan, masjid penuh. Kan? Kempen jomlah semayang subuh berjamaah. Tak ada Pak Iman dengan Bilal dia. Itu pun sebab dia bertugas. Kalau dia tak ada, dia pun tak ada juga. Kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini harus dipahami. Harus dipahami dengan betul. Kelemahan yang berlaku, kelemahan hari ni umat kita, tuan-tuan. Kita tak menyalahkan siapa, kita tengoklah diri kita, kita perbaiki diri kita. Kan? Kita nak memperbaiki orang, cuma kita boleh bagi nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama ni nasihat menasihati. Kan? Adapun yang nak menjadikan pergerakan mereka tu semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni cuma merancangnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancangnya. Tak boleh buat apa-apa. Beritahu, cakap, laksanakan apa benda. Orang nak datang, tak datang, itu tak ada hak itu. Tak mampu kita. Kan? Maka diterangkan oleh Sayyidina Jibril kepadaku rukun-rukun Islam. Maka jawab, terangkanlah kepadaku rukun-rukun. Mana Sayyidina Jibril kata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Maka Rasulullah pun terangkan, hendaklah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Anda mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan dan menunaikan haji jika berkuasa sampai kepada Kaabah. Para sahabat dengar, oh ini maknanya intipati Islam rupanya. Kami selama ni Islam, kami tahu baru hari ni Islamnya itu tuntutan dia. Mengucap, lepas dah mengucap, wajib kami kena semayang. Nah, maknanya dah mengucap, kalau tak semayang tak sempurna kami punya Islam. Kan? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baru sahabat-sahabat tu ketahui tuntutan Islam tu macam mana. Kemudian Sayyidina Jibril lagi terangkan kepadaku rukun iman. Maka dia pun terangkan iman itu percaya pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, percaya pada hari kiamat dan takdir baik dan buruknya. Para sahabat baru tahu, oh ini Islam, iman rupanya ini tuntutan dia. Kami bukan setakat makna kena beriman dengan Allah je, dengan rasul pun wajib. Kan? Kena imani. Iman dengan rasul yang sedia ada dan yang dulu-dulu pun kami kena beriman juga, sebab namanya rasul. Walaupun kami tak lihat, walaupun kami tak pernah jumpa, kena beriman juga. Jadi tuan-tuan, mereka dapat ilmu. Nah, ilmu yang diperolehi dengan cara apa? Belajar. Hari ini kalau kita tak nak belajar, kita tak dapat ilmu. Kita nak ilmu. Kan? Ilmu ni mesti belajar, dia mesti ada guru.
Itu namanya menuntut ilmu. Ada yang kita baca, kalau cara itu kita belajar dengan menuntut ilmu dengan baca je. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang yang menuntut ilmu tanpa guru, maka gurunya ialah syaitan. Itu yang dibimbangi. Dia baca sampai kepada peringkat dia akan diwas-waskan. Itu yang bimbang. Bukan masalah tak boleh baca. Ini apa lagi pula belajar dia punya ustaz dia, ustaz YouTube pula. Lagi pula. Kan? Ustaz dia maknanya Al-Habib Google. Al-Habib Google nama dia. Jadi tuan-tuan, salah besar yang menimpa umat hari ni. So datang masjid tak nak cari ilmu, klik je, tulis je apa, macam-macam pula kan. Ustaz Wahabi punya ada, Ustaz Salafi punya ada, semua jawapan ada. Jadi dia pun ambil semua sekali. Sebab tu kita tengok hari ni pemikiran manusia dia cacah marbah kan. Dia tidak berpijak, dia tidak berpandu kepada benda yang nyata kan. Dia tak berpandu kepada benda yang nyata, menyebabkan orang jadi, dia keliru, orang lain jadi keliru. Macam mana? Contohnya, apabila dia keliru tentang mengangkat takbir, dia kata angkat takbiratul ihram ni Allahu Akbar hanya 2 rakaat je. Dia keliru, maka dia mengelirukan orang lain. Orang hari ni yang lain-lain semua dah angkat lebih daripada 2 rakaat. Dengar macam tu pun gelap mata juga, keliru juga. Jadi ini tuan-tuan, yang menyebabkan orang yang angkat lebih daripada 2 rakaat tertanya-tanya, adakah sembahyang kami selama ini tak sah? Kan? Ini jadi persoalan. Sebab puncanya tak nak belajar, hanya tonton. Kita tengok dalam YouTube berbagai-bagai variasi ada. Semayang orang guna kerusi, macam-macam jenis ada. Ada kata sah, ada kata depan, ada kata belakang, yang ada kata tak payah datang pun tak apa. Sebab depan pun tak boleh, belakang pun tak boleh. Baik tak payah datang. Semua tak boleh. Jadi susah tuan-tuan. Jadi keliru manusia. Sebab apa? Tak nak datang menuntut ilmu. Sebab itu dia fardu ain. Kita tak nak tuntut. Tengok tuan-tuan ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka demikianlah maksud hadis, manakala yang diwajibkan mengetahui atas setiap muslim ialah ilmu-ilmu iman, ialah yang tertera di dalam aqaidah ataupun aqaid, mana akidah-akidah yang ringkas yang dikarang oleh setengah para ulama untuk kaum muslimin. Seperti kita akidah yang disusun oleh Imam Ghazali. Akidah kena belajar, mengenal akan Allah Ta'ala dari sudut sifat-sifat Allah, mengenal akan maknanya Allah Ta'ala dari sudut afalnya, mengenal Allah Ta'ala dari sudut asma-asma dia. Kena kenal. Tak kenal tak boleh. Kita nak ibadat kepada Allah, kita tak kenal Tuhan yang kita sembah macam mana kan. Kita takut bila kita menyembah Allah Ta'ala, dalam masa yang sama kita telah menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Yang tu jadi bimbangnya, sebab kita tak ada ilmu tak ada. Sebab tu jadi bimbang. Sebab tu kita kena ada dia punya asas. Kira berlaku masalah, asas itu tidak membenarkan benda-benda yang tak betul kerana kita tahu asasnya begitu, dia tak boleh diterima. Kalau mari asas yang lain, pendapat yang lain, sebab kita telah ada asas, acuannya telah ada. Mana acuan yang tak menepati acuan yang kita buat, yang kita tahu, maka tak boleh kena, kita boleh reject. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka buku ini luas manfaatnya, meliputi segala akidah
yang perlu diketahui, malah ditambah pula dengan perkara-perkara lain yang bertalian dengan wajib diketahui oleh seorang mukmin. Semua itu adalah berguna untuk menegas, menguat dan menyempurnakan iman setiap orang mukmin. Tak semestinya lah buku Imam Ghazali je. Pengarang kita ni dia bawa contoh lah buku Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, kan? Tapi buku Tauhid ni banyak. Belajarlah atas ikut kemampuan kita, kan? Itu kitab Imam Ghazali itu dah besar dah. Belajar buku Al-Asas, kan? Usul Tauhid contohnya, kan? Buku perukunan, kitab perukunan. Benda 3 je. Tauhid, fiqh, tasawuf, 3 je kitab perukunan. Dulu kita belajar gitu lah. Belajar sifat 20, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah Ta'ala. Kan? Itu yang kita belajar. 3 je, tak ada benda lain. Ni ilmu-ilmu politik tak belajar apa tu kan? Tuan-tuan, politik tu ada dalam Islam, tapi tu kemudian. Orang yang ada iman, ada Islam, dia tahu bagaimana politik. Tak payah ajar. Dia tahu macam mana politik yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Tahu. Hari ini bila orang tak kenal Allah, dia tak kenal Rasul, maka kita tengoklah macam mana pegangan politik dia. Dah cerita politik pula, susah pula. Jadi susah. Okey. Saya akan catatkan juga sebahagian daripada akidah ini secara ringkas di bahagian akhir daripada buku ini, insya-Allah. Iaitu bahagian yang amat perlu diketahui dalam ilmu iman. Nanti dia pengarang ni kata di belakang. Adapun ilmu Islam, maka ianya terdapat dalam buku-buku karangan para ulama fiqh radhiyallahu wa arda, yang wajib dipelajari ialah kadar yang tidak patut seorang muslim menjahilinya. Kitab-kitab fiqh kena belajar. Belajar fiqh yang kecil-kecil. Orang dulu belajar kitab fiqh Muniatul Musalli, bukunya tak lebih daripada 10 line. Kitab Muniatul Musalli, tipis je. Berapa ringgit? 2 ringgit. Beli rokok pun mahal. Satu kotak rokok pun mahal, tuan-tuan. Kitab tu 2 ringgit je. Tapi nak menghabiskan 5-6 tahun pun habis. Beli rokok mahal, nak menghabiskan tak sampai 1 hari habis. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena faham. Tu buku yang paling mudah lah. Kita belajar tentang semayang, rukun semayang, kan? Sunat abad, sunat ahya. Allahu Akbar. Yang kita kena tempuh tiap-tiap hari, 5 waktu sehari semalam. Kitab Safinah, itu kitab yang paling ringkas, kan? Itu yang dah ada hurah-hurah itu panjang. Asalnya kitab tu tak sampai pun 10 line, 10 muka surat. Terangkan yang asas-asas dalam bab ibadat dia. Tak masuk haji, tak masuk puasa, bab semayang aja. Tapi yang semayang pun tak lepas, dia tak lepas. Hari ni tuan-tuan, bab semayang pun tak lepas, kan? Walaupun dia sunat abad, walaupun sunat haya, berapa ramai orang yang tak mengetahui tentang sunat haya, sunat abad. Bagaimana perbuatan dalam semayang pada sunat-sunat abad, bagaimana perbuatan dalam semayang sunat-sunat haya, mereka tak bicara. Sebab tu bila kita tengok orang semayang, macam-macam cara semayang ada.
Sebenarnya kalau dia faham, orang Islam ni dia semayang semua pattern dia sama. Pattern dia sama. Kan? Sebab dia ada ilmu. Sekarang ni kita tengok orang semayang pattern angkat takbir pun macam-macam. Ada macam ni ada. Ada macam ni ada. Nasib baik tak keluar tanduknya ni. Ada macam ni ada. Ada yang terlebih pula kembang. Nasib baik tak jatuh. Macam-macam. Kan? Ada yang sebelahnya Allah. Alim tu. Alim. Macam-macam pattern. Kenapa jadi tak sama? Ilmu. Sedangkan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya benda yang sama semua. Tapi perbuatan jadi tak sama. Sebab ilmu tak ada. Itu yang sama-sama duduk satu saf. Yang sama-sama duduk satu saf. Inilah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian seperti mengetahui wajibnya sembahyang 5 waktu, cara-cara mengerjakannya, syarat-syaratnya, waktu-waktunya dan bersuci dan seumpama itu. Juga seperti mengetahui wajibnya zakat dan bahagian yang wajib dikeluarkan, seperti masa serta masa yang ditentukan untuk mengeluarkan zakat. Demikian pula dengan mengetahui wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan, syarat-syarat puasa, perkara-perkara yang membatalkan, mengetahui tentang wajibnya haji atas setiap orang yang berkuasa pergi ke sana dan syarat-syarat berkuasa. Kena tahu. Saya ustaz nak pergi haji ni duit tak berapa ada. Jadi saya ni haji ni tak perlu saya belajar ni. Itu fardu ain tuan-tuan. Fardu ain. Engkau pergi ke engkau tak pergi, engkau kena tahu. Oi ustaz, saya ni bukan Bilal. Bukan saya ni bukan azan. Ni azan-azan ni, lapar azan ni saya tak perlu ni belajar ni. Engkau jadi muazzin ke tak jadi muazzin ke, kau kena tahu. Sebab tu fardu ain. Tu yang bila suruh azan tu keluar takbir raya tu. Kan? Azan man? Azan ni ya. Siap-siap dah masuk dalam lubang telinga dah jari. Ingat sedapnya suara. Apa lagi azan lah. Azan ni ya. Ayah tepi sikit, tak boleh membelakang kawan tua. Duduk belakang ni tak adab. Macam-macam alasan keluar dulu. Kan? Apa lagi azannya? Allahu Akbar. Ingat panjang Allahu Akbar. Rupanya skrip lain. Allahu Akbar Allah. Lain pula bunyi. Sebab apa tuan-tuan? Ilmu tak ada. Yang main tuan-tuan. Ini sebab gitu. Sebab kita menganggapkan yang mesti belajar azan ni orang yang jadi muazzin dah. Kita tak perlu. Sedangkan itu tuntutan fardu ain. Tuntutan fardu ain. Setidak-tidaknya kau kena tahu dua ni. Kalau tak jadi muazzin pun, besok kau dapat anak, kau akan azankan anak kau, kau akan iqamahkan anak kau. Jangan panggil Pak Imam lah. Kan? Jadi tuan-tuan, ibu yang mengandungkan tu, yang melahirkan duk tunggu oleh suami azan. Bang, azankanlah. Nantilah dulu. Orang tengah ramai ni. Rupanya takut skrip salah. Masya Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini kena faham. Tegasnya wajib atas setiap muslim mengetahui segala perkara fardu ain, segala perkara yang diharamkan yang mudah manusia terperangkap di dalamnya. Kena tahu halal haram.
apa itu syubhah, kan? Saya baru ni saya mengajar tentang bab syubhah. Syubhah ni di antara halal dan haram. Kalau halal jelas, al-halal al-bayyinun wal haramu bayyinun. Wa bainahuma, di antara duanya, duduk di tengah-tengah, namanya syubhah. Mana? Syubhah namanya. Dia kalau syubhah ni banyak perkara-perkara yang masuk kepada dia itu haram, haram dia. Tapi kalau sekiranya syubhah ni banyak elemen-elemen halal itu masuk, asalnya dia syubhah, tapi banyak elemen halal, meninggalkan dia tu adalah lebih warak daripada ambil. Walaupun dia boleh kita ambil. Hari ni contoh tuan-tuan. Orang curi air, ya. Dia curi air. Air kerajaan dia curi. Kan? Pergi kapal, dia pasang, dia tarik kat rumah dia. Tuan-tuan agak tu, oh, orang tanya, kau bayar berapa bil? Aku tak bayar langsung. Tak bayar langsung. Kan? Tak bayar langsung. Tapi rumah kau ada pipe. Memang tak bayar. Rupanya dia kebas air. Itu halal ke haram, tuan-tuan? Itu milik kerajaan. Dia curi, ya. Dia beri minum pada anak dia, pada isteri dia bertahun-tahun makan air tu. Macam mana hukum ni? Ya tak? Orang curi bil elektrik kan? Curi elektrik kan? Dulu orang kampung selalu buat, cocok daripada bawah. Kita punya bil rumah beratus-ratus, dia madang je RM3 je. RM3 je. Apa hukum, tuan-tuan? Halal ke haram? Dia baca Quran, nak apa hukum dia? Ini benda-benda syubhah, jangan main. Nak. Kita memang pandang, saya bayar sikit je. Ni dia makan, dia gunakan benda tu. Memanglah untung dunia. Tetapi benda ni mempengaruhi dalam sebab ibadat kita kepada Allah. Itu benda yang nampak lah. Benda yang tak nampak. Itu sebab dalam Islam ni, dia ada istilah zakat. Zakat gaji dalam Islam memang tak ada. Dalam zakat, senarai zakat gaji tak ada. Tapi kenapa dia suruh zakat gaji? Kita nampak kita punya kerja macam mana tiap-tiap hari. Kerana nak membersihkan harta kita. Khuz min amwalihim sadaqatan. Ambil daripada harta kamu itu sedekah. Untuk zakat, sedekah. Kerana apa? Wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Supaya nak membersihkan diri kamu dan harta kamu. Kamu dapat 5,000, 6,000 tiap bulan. Tapi kerja berapa jam je. Sebab tu dia suruh bersihkan. Dia suruh bersihkan harta tu. Sebab kena bayar zakat. Ustaz, gaji saya berapa je ustaz? Memanglah gaji kau kecil. Kan? Kecil, potong cara kecil. Sebab yang kau tak datang lebih banyak kau daripada tak datang tu. Tak datang tu lebih banyak daripada datang. Buat kerja lebih banyak daripada tak kerja tu lebih banyak daripada kerja. Jadi macam mana dapat duit tiap-tiap hari? Sebab tu tuan-tuan, ini yang dikatakan syubhah. Yang kita makan akhirnya memberi kesan kepada anak-anak. Anak-anak makan, belajar susah, kan? Sedangkan tuition pergi tiap-tiap hari. Tuition tu habis duit. Tapi periksa tak lulus. Tak berjaya. Tengok balik dia punya mana sumber datang dia, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni kita kena kaji, tuan-tuan. Orang Islam ni kena kaji benda tu. Orang lain dia tak nak kaji tu biarkan. Kita orang Islam hidupnya ada peraturan. Sebab kita ada kebersihan, konsep bersih dalam Islam.
Ni bab kita kena tengok. Ada? Kita kena tengok. Itu sebabnya Imam Ghazali tu, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, umur 9 tahun dia dah hafal Quran. Umur 9 tahun dia dah hafal kitab Muwatta Imam Malik. Dia dah hafal dah. Dia hafal seminggu, kitab tu dia hafal seminggu. Kita Yasin 40 tahun tak hafal, tapi baca tiap minggu tak hafal. Satu hari Imam Syafi'i mengadu dengan tok guru dia, Al-Waqi'. Kan? Tok guru susah nak menghafal. Tak kahal dia dah hafal banyak dah tu. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, kalau dia hafal sebelah ni tak ditutup dengan apa-apa benda, yang sebelah ni pun dia dah hafal. Dia belum tengok lagi, ternampak je dah masuk dalam kepala. Kita yang sebelah tengok pun tak hafal, yang ni lagi tak nampak, gelap belaka. Kenapa jadi begitu? Dia mengadu dengan tuan guru dia. Kata tuan guru dia, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Kan? Maksiat macam-macam. Hari ni maksiat macam-macam. Kalau kita tak tengok di luar, kita tengok kat tangan kita. Tiap-tiap hari tengok kat tangan. Maksiat. Orang hantar macam-macam. Kan? Dalam handset kita ni macam-macam benda boleh. YouTube ada, Google ada, macam-macam ada. Tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nanti mungkin orang kata, ustaz ni kolot betul lah. Kan? Ini zaman canggih. Tak kira lah macam mana pun. Maka tegasnya wajib atas setiap muslim mengetahui segala perkara fardu ain, segala perkara yang diharamkan yang mudah manusia terperangkap dalamnya, seperti zina, liwat, minum keras, menganiaya manusia, mencuri, khianat, dusta, fitnah, memfitnah, caci mencaci dan sebagainya. Ini semua penyakit dalam masyarakat. Yang Habib ni sebut, ini semua adalah penyakit-penyakit yang menjadi virus dalam masyarakat kita. Hari ini, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Ini penyakit. Penyakit, penyakit besar. Adapun mengetahui mengenai hukum-hukum zakat bagi orang yang tidak mempunyai harta yang wajib dizakatkan, tidaklah wajib. Begitu juga dengan mengetahui rukun-rukun haji dan syarat-syaratnya, tidaklah wajib bagi yang tidak berkuasa, orang tak berkuasa. Kan? Mana orang yang berkuasa, tidak juga atas orang yang berkuasa, melainkan apabila ia telah berazam untuk berangkat dan belayar. Adapun mengetahui tentang wajib zakat dan haji, maka hukumnya wajib atas setiap muslim. Mana mengetahui itu wajib, walaupun dia tidak ada harta untuk dibayar, tapi dia kena tahu. Sebab itu fardu ain. Fardu ain. Haji, walaupun dia tak mampu nak pergi haji, tapi dia wajib mengetahui ilmu-ilmu tu yang bersangkutan dengan dia. Adapun mengetahui syarat-syarat jual beli, muamalat dan nikah, maka yang demikian itu adalah wajib atas orang yang ingin berkecimpung di dalamnya. Mana siapa? Siapa yang nak masuk dalam itu, dalam jual beli, dia kena tahulah syarat. Macam mana nak jadi. Jual beli ni ada ada apa ni? Mesti syaratnya ada penjual, ada pembeli, mesti ada akad, kan? Jadi dia mesti ada ma'qud alai, mesti ada barang, mesti ada harga. Itu syarat-syarat. Lafaz pula macam mana, ijab pula macam mana. Jadi kenalah orang yang nak masuk itu dia kena tahu. Bab nikah, orang bila nak masuk, nak berkahwin, dia kena tahulah bab-bab ni. Kan? Dan seperti mengetahui hukum Allah mengenai apa yang mengesah dan merosakkan,
bila hendak bermula dan bila pula hendak sedang berjalan. Jadi tuan-tuan, ni fardu ain kita kena belajarlah. Jangan meninggalkan fardu ain. Tuntut. Ada kelas-kelas fardu ain biar pun dia berulang sama sekali pun. Biar 10 orang yang mengajar di masjid ni fardu ain je. Bab semayang je. Wajib kepada kita 10-10 kita kena datang. Supaya ilmu kita bertambah. Lagi mengaji lagi faham. Kan? Tentang tuntutan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kerana ada orang dia kalau dia belajar dia ambil satu juzuk je. Aku belajar tauhid je. Tauhid je. Fiqh tak nak belajar. Kan? Ayah ni pula suka serban besar. Aku tasawuf je. Tasawuf je. Kitab kat rumah tasawuf kau memang banyak. Kan? Ambil wuduk salah. Nak bagaimana? Kalau membicarakan tentang zuhud ni, hebat. Sebab tu datang lemah je. Zuhud lemah. Tak boleh gitu tuan-tuan. Asas ni yang kuat, yang paling utama tu tauhid. Mari tauhid, perintah beriman, maka tuntutan amalan. Sebab tu ayat Quran bila datang innal ladzina amanu wa amilus solihat. Beriman, beramal. Dah beriman baru beramal. Jangan beramal baru beriman. Tak boleh. Kan? Kerana orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah tu banyak. Beriman. Tanya Abu Jahal, kau percaya Nabi Muhammad tu? Percaya dah. Dia tu Rasul. Tanya Abu Jahal pun percaya Rasul. Orang pun beritahu Nabi Muhammad tu dia Rasul, kau percaya? Percaya. Habis asal tak beriman? Maksud beriman, dah percaya tu percaya. Beriman. Tapi kerana tak nak ikut, itu ikut tu amal. Kalau ikut, hilanglah pangkat. Jadi gitu pula. Masalah. Kan? Jadi masalah. Yang tak beriman terus pun ada. Tengok. Macam mana Firaun? Tak beriman terus. Tak beriman. Luar pun tak ada, dalam pun tak ada. Yang ni Abu Jahal ni luar ada. Kenyataan, statement tu ada. Tapi tak masuk dalam. Tak masuk dalam. Jadi kita tak boleh begitu. Kita ni tuan-tuan kena dua-dua sekali. Innal ladzina amanu wa amilus solih. Dah beriman, wajib beramal. Mana kalau dah beriman tak beramal, maka itu orang yang ingkar namanya. Orang yang ingkar. Berhak orang yang ingkar mesti kena hukum. Sebab tak mau ikut perintah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, masuk kepada bab yang baru. Bahaya kejahilan dalam hukum. Ni kalau kita jahil, apa kesan jahil, kejahilan dalam kehidupan, terutama dalam bab hukum hakam. Sebab puncanya tak ada ilmu tadi. Orang Islam mesti mengetahui hukum. Kalau tidak, ia mudah tercebur ke dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dia satu perkara, tuan-tuan, dah lah hukum tak tahu. Dia malas pula nak jenis bertanya. Fas'alu ahla zikri. Dia malas nak tanya. Dia main agak-agak dia buat. Ada. Orang kalau tak faham tanya. Ini main agak-agak. Buat ikut-ikut dia, main ikut-ikut. Orang tu buat, kita pun buat dah kan. Ni meniru, ni didekadakan taklid dia, bertakalid dia tu, iaitu yang membabi buta. Kan? Dia tak ada asas. Dia orang tu buat apa sebab? Dia ada hujah dia. Maka dia kata apa?
Kalau tidak, ia mudah tercebur dalam perkara yang dimurkai Allah Ta'ala, sama ada suka atau tidak. Jadi kalau jahil ni, maka tidak syak lagi kemungkinan dia boleh jatuh kepada perkara yang dimurkai oleh Allah. Sebab orang yang jahil sentiasa terdedah di dalam kemurkaan Allah Ta'ala dan terbenam ke dalam kecelakaan disebabkan kejahilannya. Ni biar orang jahil ni, dia terbenam dengan kejahilan. Dia buat kerana benda tu dia buat. Dia tengok orang buat. Sebab dia tak ada ilmu, dia main tiru-tiru je. Jahil, dia jadi jahil. Jadi terbenam. Jahil ni lawan pada jahil ilmu. Alim. Kan? Lawan pada jahil. Ya. Betapa tidak mungkin perkara wajib disangkakannya haram dan dikatakan tidak wajib, manakala perkara haram dianggap wajib sebagai satu ketaatan sehingga dikatakan tidak haram. Dia keliru. Yang haram dia kata wajib, yang wajib dia kata haram. Dia tertukar dia. Dia ikut hendak dia. Dia jadi susah begitu, tuan-tuan. Kan? Dia tak boleh nak beza. Jadi susah. Dia tak boleh nak beza. Maka di situlah terletaknya kemuncak bahaya dan mudarat yang tidak terhingga bagi orang-orang yang jahil. Tidak mustahil mereka akan terjebak dengan perkara-perkara yang boleh menarik mereka kepada kufur disebabkan kejahilan mereka. Jadi bila dah jahil ni, orang yang jahil ni dekat dengan kekufuran. Seperti mana Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya kefakiran itu dekat dengan kufur. Kefakiran tu dekat dengan kufur. Orang bila fakir ni, tuan-tuan, dia boleh buat macam-macam benda yang tak terlintas kat kepala kita ni. Sebab matlamat dia apa? Hidup, makan, minum, ada duit, ada pakaian, ada senang. Tu je. Dia jadi hilang pedoman lah. Kan? Jadi dia fikir kaya. Kaya tu dia tak fikir macam mana dia punya sumber dia. Yang penting kaya. Janji senang. Kan? Dia tak fikir mana punca. Janji senang. Sebab tu rasuah pun ambil, riba pun dia pulun juga. Kan? Dia tak kira hak orang ke, boleh ambil ke tak boleh ambil. Dia tak kira, janji senang. Itu jadi susah. Sebab orang-orang ni akan tercempak di dalam kebinasaan dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adapun mungkin sekali perkara itu sendiri adalah kufur, sebagaimana ternyata dari hal dan keadaan mereka, ataupun jika diperhatikan perbuatan dan percakapan mereka, Tuhan tidak akan menerima apa pun alasan dari mereka di kemudian hari, kerana Allah telah memerintahkan supaya menuntut ilmu dan telah memudahkan cara-cara untuk sebab-sebab dengan tujuan. Jadi tak ada alasan. Besok kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita tidak ada alasan nak pergi ke muka dengan Allah. Ya. Sebab tu bila kita tengok orang dalam Allah Ta'ala gambar dalam Quran, Rabbana absarna, kan? Ya Allah, kami dah melihat dah. Kenapa dia kata kami dah melihat? Yang atas dunia dia tak tengok. Apa yang dia dengar dekat atas dunia tentang ancaman, tentang maknanya imbuhan, kan? Dia tak ambil hirau.
Dekat atas dunia kita dengar hadis, baca Quran, ini kelebihan-kelebihan dia. Orang tak ambil hirau. Dekat atas dunia dengar, ni ancaman dosa orang mengumpat, dosa orang fitnah, dia tak ambil hirau. Bila dia dah masuk dalam kubur, dia dah bertemu dengan Allah, maka dia akan berkata, Rabbana absarna. Ya Allah, ya Tuhanku, kami dah lihat sekarang. Apa yang kami dengar kat dulu, kat atas dunia yang kami nafikan, sekarang kami dah lihat. Wasami', kami dengar, lihat kami dengar. Yang kami dengar kat itu, rupanya, betul lah. Maka apa dia? Farji'na. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan kami kat dunia balik. Boleh tak tuan-tuan? Farji'na. Kembalikanlah balik kita kat dunia ni supaya kami boleh beribadat. Sebab kami dah tengok betul-betul lah azab betul duduk dalam neraka ni. Azab betul duduk dalam kubur ni, orang tak ada amalan. Balikkanlah kami dekat dunia ya Allah supaya kami boleh buat baik-baik. Tak ada tuan-tuan. Nah, itu penyesalan yang bersangatan bagi orang yang dah tengok. Sebab tu kita jangan jadi seperti orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Yang hidup, yang dia dah menemui Allah Ta'ala ni. Mereka dah menemui Allah Ta'ala dah. Yang dulu ketika mana dia hidup, dia menafikan semua yang datang daripada Allah dan Rasul. Mereka dah berada, dah tengok dah sendiri dah. Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran supaya kita yang masih hidup ni, yang baca Quran ini tuan-tuan, ambil pengajaran. Jangan kita seperti mana mereka. Nah, jangan jadi kita seperti mana mereka. Itu sebab diingat-ingatkan. Sebab itu kita hidup perlu diingat-ingatkan. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut fazakir inna zikra, berikan peringatan. Berikan peringatan. Semua kena berikan peringatan. Kita sebagai ayah, sebagai ibu kena memberi peringatan. Kita sama-sama kawan kena beri peringatan. Sama-sama sahabat kena beri peringatan. Kenapa suruh beri peringatan? Tanfa'ul mu'minin. Bahawa beri peringatan itu pada orang beriman, dia memang memberi manfaat. Memang cukup bagus. Sebab tu dia kena beri ingat. Tiap-tiap hari kena beri ingat. Tak beri ingat payah. Anak kita tuan-tuan, kita kena beri ingat tiap-tiap hari. Semayang, semayang, semayang. Kan? Kesannya besok bila? Bila dia dah besar, dia sendiri dah ada keluarga, besok dia macam tu. Dia dengan anak-anak dia pula. Semayang, semayang, semayang. Kan? Kalau hari ni kita tak ada dengan anak-anak kita macam tu, lantak kau lah. Kau nak semayang, semayang. Tak nak sudah. Besok dia dengan anak-anak dia pun macam tu lah. Jadi tuan-tuan, kenapa? Dia seperti mana pusingan roda. Dia mana pusingan roda. Benda yang akan kembali balik. Hari ni kita dengan anak kita, besok dia pula, sampai dia pula jadi orang tua, dia dengan anak-anak dia pula. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil peringatan dan dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita baca, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah panjang umur kita sambung lagi bicara kita pada tajuk bahaya kejahilan dalam hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi